InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur pada Allah diberikan kesempatan untuk bertemu pada malam ini. Alhamdulillah, dalam satu program kita rancang sama-sama. Alhamdulillah, untuk kita sama-sama membina kekuatan kefahaman tentang Islam, tentang perjuangan di akhir zaman, insya-Allah. Kita mulakan dengan kita mentajdidkan iman kita, mentajdidkan syahadah kita, memperbaharui syahadah kita sama-sama, insya-Allah. Untuk kita sama-sama membina satu perasaan, minta pada Allah satu kekuatan untuk beramal dan taat dengan iman, dengan ketaatan kepadanya. Insya-Allah kita mohon pada Allah supaya dapat kita hari ini istiqamah dengan perjuangan, insya-Allah. Dan juga kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk mengalahkan semua mereka yang memusuhi Islam, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, pertama kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama kita berkumpul pada malam ini, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita hidayahnya, rahmatnya, barakahnya, Allah memberikan taufiknya. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongannya, ma'unahnya dan karamahnya, insya-Allah. Di dalam keadaan kita serba kekurangan, serba kelemahan, yang penuh dengan keaiban, kehinaan, mudah-mudahan Allah tidak menjadikan segala kelemahan kita, keaiban kita ini satu yang menghalang perkara-perkara yang baik, hidayahnya, taufiknya, rahmatnya, barakahnya, ma'unah dan karamahnya. Jadi insya-Allah kita bermohon pada Allah Subhanahu Wa Taala juga supaya Allah memberikan hidayah kepada semua yang mendengar, sama ada mereka yang dalam Islam, tak Islam, ataupun mereka yang bersama, sependapat, tidak sependapat. Kita mohon supaya Allah membuka hati-hati mereka, pemikiran mereka, untuk menerima hidayah Allah, terutamanya mereka yang diuji dengan kesenangan hari ini, yang diuji dengan kesenangan. Allah uji dengan mudah, ada rumah yang besar, ada banglo, ada istana, ada harta, ada pemerintahan. Allah uji dengan kesenangan-kesenangan. Mudah-mudahan segala ujian itu, kenikmatan yang diberikan kepada kita semua, termasuklah mereka yang diberikan amanah sebagai pemimpin, tidak akan menjadikan hati-hati, jiwa-jiwa kita itu lalai, leka, takbur, sombong, sehingga kita merasakan bahawa nikmat yang ada itu kita punya. Kita rasa kita punya. Kita rasa istana itu kita punya. Kita rasa kereta-kereta yang kita duduk di garaj yang ada puluh, ratus, mungkin ribu, kita punya.
Kita rasa tanah tu kita punya, kita rasa umur ni kita punya, kita rasa diri ni kita punya. Kita rasa amanah-amanah yang Allah bagi itu, tanggungjawab yang Allah bagi itu kita punya. Sedangkan semua itu merupakan daripada Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengambil balik daripada kita semua nikmat yang Allah bagi itu. Allah akan ambil balik dan Allah akan pertanggungjawabkan. Waalaikumsalam dari Thailand. Sister Tasnim. Alhamdulillah. Jadi kita hari ini nak merasakan bahawa kan segala yang Allah beri kepada kita adalah amanah. Dan amanah itu bukan hanya sekadar kita untuk kita lalukan dalam hidup kita macam itu, tapi sebenarnya semua itu akan ditanya oleh Allah. Malam ni kita akan bincang satu tajuk berkenaan dengan peperangan dunia ketiga yang memberi ancaman kepada agama. Memberi ancaman kepada agama. Sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan, mereka itu sentiasa memerangi kamu. Mereka sentiasa memerangi kamu. La yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Sadaqallahul azim. Sentiasa mereka memerangi kamu. Memerangi kamu sehinggalah mereka boleh memurtadkan kamu. Memurtadkan kamu, mengeluarkan kamu daripada agamanya, kan, sehingga sekiranya mereka mampu. Jadi saya nak sebut kat sini, dia punya kemuncak peperangan itu adalah untuk menyesatkan, merosakkan iman, akidah. Akidah iman kita semua tu kemuncak dia. Yang kita nampak menakutkan, yang kita nampak menyusahkan, yang kita nampak ekonomi lah, kesihatan, kita nampak faktor perpecahan sosial, kita melihat faktor-faktor kepayahan, kesusahan sebagainya tadi, sebenarnya ialah untuk nak merosakkan iman. Merosakkan iman, ini perkara yang pertama. Hatta yaruddukum an dinikum, sehinggalah mereka boleh memurtadkan kamu daripada agama kamu, kepatah balik kamu kepada agama-agama yang lain ghairal Islam. Ya, sebab tu tuan-tuan puan-puan nak sebut kat sini pada malam ni, mari sama-sama kita rasa rendah diri kepada Allah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala lah satu-satunya kuasa, al-haq, satu-satunya yang ada kudrah, satu-satunya yang ada iradah, yang telah mengizinkan kita untuk berada di atas perbincangan-perbincangan seperti ini. Kerana pada hari ini, kalau orang Malaysia sibuk dengan tengok bola sepak, Malaysia lawan Vietnam, Malaysia lawan Vietnam, nak tengok siapa menang, siapa kalah. Dari itu, bila tengok Vietnam ni, saya teringat bangsa Viet inilah bangsa yang telah mengalahkan kerajaan Islam Melayu yang pertama dicampar. Yang mana bagaimana keadaan orang Melayu hari itu, yang Islam pada masa itu, kita kata Empire Islam telah dikalahkan oleh bangsa Viet, sehingga bertukar menjadi Vietnam. Jadi Vietnam tu adalah merupakan asalnya kan orang Islam punya, tapi telah diperangi, telah dirampas, akhirnya telah bertukar daripada satu bangsa yang mulia, yang hebat, yang tinggi, yang ada empire, menjadi bangsa yang hina. Orang Melayu di Vietnam jadi bangsa yang ketinggalan, bangsa yang tidak ada peradaban, dimusnahkan peradaban. Jadi malam ni Malaysia lawan Vietnam, bola sepak bola sepak Malaysia lawan Vietnam. Jadi sebenarnya kita dah berperang dengan Vietnam ni lama dululah. Jadi sekarang ni dah habislah peperangan tersebut. Jadi tuan-tuan berhormat Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini kita nak melihat sedikit tentang beberapa perkara yang kita mulakan dengan ancaman kepada agama ini. Bagaimana bermula dengan apa yang digambarkan sebagai Abraham Accord. Abraham Accord, iaitu satu perjanjian yang telah ditandatangani bersama dengan Netanyahu, Benjamin Netanyahu, bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin Arab yang mengaku Islam dan beragama Islam, bersama dengan Presiden Amerika Donald Trump pada masa itu. Dibawa juga oleh menantunya Jared Kushner, yang telah menjadi dia punya CEO dia lah, orang yang melaksanakannya. Jadi dalam perjanjian itu dinamakannya Abraham Accord,
dinamakannya perjanjian itu sebagai perjanjian yang berasaskan kepada nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Kerana Nabi Ibrahim ni adalah bapa kepada Rasul dan Nabi, yang khususnya kepada Nabi Musa daripada kalangan Bani Israel, Bani Isa, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga-tiga ni adalah merupakan anak cucu kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan ada satu lagi keturunan, bukan sahaja Bani Israel, bukan sahaja keturunan dari kalangan Masihi, daripada kalangan orang Arab. Kita ada satu lagi keturunan Nabi Ibrahim, iaitu keturunan Kantura, yang telah pergi berhijrah ke sebelah Nusantara. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan, kita nak sebut kat sini bahawa keturunan Nabi Ibrahim tu yang sedang ditunggu, dinanti-nantikan oleh ramai ulama-ulama kita untuk bangkit, ialah keturunan yang dari Nusantara. Nusantara ni apa dia? Maknanya Melayu. Orang Melayu yang telah berada di sebelah sini, yang mana keturunannya daripada Kantura, daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi kumpulan inilah yang digambarkan ada bangkit Melayu. Tak kira lah Melayu Thailand, Melayu Malaysia, Melayu Indonesia, Melayu Brunei, Melayu Singapura, Melayu Filipina, semua Melayu lah Nusantara ni. Baik, jadi saya nak bacakan ayat Allah Subhanahu Wa Taala sebagai asas kepada perbincangan kita. Saya nak tunjukkan bahawa ini adalah merupakan ancaman-ancaman. Allah menggambarkan dalam surah Al-Imran, surah Al-Imran ayat 67 dengan 70. Bila cakap pasal perang dunia ketiga ni, pasal Abraham Accord, perjanjian Abraham, milah Abraham ini, maka kita kena tengok ayat ini. Apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Inna awlan nas bi Ibrahim lalladzina ittaba'uhu wa hadzal nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Waddat ta'ifatun min ahlil kitab law yudhillunakum wa ma yudhilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun. Sadaqallahul azim. Ini surah Al-Imran ayat 67 sampai ayat 70. 70. Cuba kita ambil surah Al-Imran. Jadi nak sebut kat sini, dalam ayat ini Allah gambarkan tentang hari ini, yang ada hari ini Abraham Accord itu, perjanjian Abraham itu yang berasaskan kepada kesamarataan agama di antara Musa, Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah tidak benar, tidak betul. Dan perkara ini juga telah disahkan oleh bekas mufti wilayah, bekas menteri agama, Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri. Bagaimana beliau menyatakan bahawa beliau pun tak sokong akan milah Abraham ini. Dia pun tak sokong lah, dia kata. Dan dia bukanlah jadi duta kepada milah Abraham. Jadi saya nak jelaskan sini, beliau bukan duta kepada milah Abraham. So janganlah cakap lain-lain pula. Dia dah cakap begitu, alhamdulillah, kita syukur kepada Allah. Jadi saya nak bacakan makna dia. Apa maknanya? Mula-mula sekali, ayat yang pertama sekali, Allah gambarkan bahawa Yahudi, Nasara, Islam tidak sama. Macam mana tidak sama? Kerana dia bukanlah agama Nabi Ibrahim, melainkan agama Islam sahaja. Bukan agama Yahudi, bukan agama Nasara, Kristian. Kan bagaimana Allah gambarkan, ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bukanlah Nabi Ibrahim itu seorang yang beragama Yahudi. Allah sebut ni bukan saya sebut, Allah sebut dalam Quran. Bukanlah Ibrahim itu seorang yang memeluk agama Yahudi, dan juga bukan dia seorang yang beragama Nasranian, agama Kristian, bukan. Jadi Allah yang isytihar, bukan. Malahan
bahkan dia adalah seorang yang tetap berada di atas dasar tauhid, iaitu sebagai seorang musliman, seorang muslim. Jadi agama Nabi Ibrahim ni agama Islam, bukan agama Yahudi, bukan agama Nasara, Kristian, bukan. Ini siapa kata? Allah sebut dalam surah Al-Imran ayat 67. Jadi Allah sendiri dah nyatakan. Jadi siapa-siapa yang nak menyatukan Ibrahim dengan, nak menyamakan agama Ibrahim dengan agama Nabi Musa, ataupun yang ada sekarang lah, Nabi Musa betul Islam juga, tapi dia punya Yahudi, agama Yahudi yang ada sekarang ni, begitu juga agama Nasrani, maka dia sesat. Sesat dia. Bukan saya kata, kan? Allah sebut dalam Quran. Dan dia, Ibrahim, adalah seorang yang berada di atas jalan mentauhidkan Allah, dan sebagai seorang yang muslim, yang taat, yang menyerah diri bulat-bulat kepada Allah. Dan dia bukanlah orang-orang yang musyrik. Wa ma kana minal musyrikin. Dan dia bukan orang musyrik. Musyrik ni apa? Tiba-tiba dia kata Isa tu Tuhan juga, Isa tu anak Tuhan. Tiba-tiba dia kata Uzair tu Tuhan juga. Jadi Yahudi ni dengan Nasrani ni sebenarnya tidak, kan, bukan agama Islam, tak sama dengan agama yang dibawa oleh Ibrahim AS. Habis apa yang dibuat dekat Abu Dhabi tu untuk menyamakan, menyatukan agama-agama Islam, agama Kristian dengan agama Yahudi tu? Kalau tujuan untuk menyatu padukan agama dalam rangka untuk nak berdakwah kepada mereka, nak dakwah, nak cakap inilah yang betul, tu salah, tak apalah. Tapi menjadi masalahnya apabila dia nak samakan, ini agama Ibrahim, ini pun agama Ibrahim, yang itu pun agama Ibrahim. Ini masalah. Ini masalah. Sama saja, dia kata. Jadi menyamaratakan agama ini yang tak boleh. Kalau untuk tujuan-tujuan yang lain, seperti nak menyambut peace, kita nak memberi keamanan, untuk kita nak buat keselamatan, menjaga keharmonian, toleransi, yang itu memang ada dalam ajaran Islam, kan? Tetapi tidak perlulah dilibatkan dengan agama-agama tadi. Itu memang dah kemanusiaan. Dah kemanusiaan. Jadi betul lah benda dalam Islam juga, kemanusiaan ni pun. Baik. Inna awlan nas, kan, sesungguhnya orang-orang yang hampir kepada Nabi Ibrahim, maksudnya orang-orang yang berhak untuk mewarisi agama Nabi Ibrahim itu, ialah orang-orang yang mengikutinya, agama yang hanif, yang lurus, iaitu dan juga nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta orang yang beriman. Dan ingatlah Allah menjadi penolong, pelindung kepada orang beriman. Jadi Allah gambarkan yang benar-benar ni, yang paling utama di kalangan manusia, yang nak menggambarkan dia inilah agama Ibrahim, lallazina taba'u wa hadzan nabi wallazina amanu wallahu waliyul mu'minin, iaitu orang-orang yang mengikut Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang beriman pada Nabi, dan orang-orang inilah yang akan diberikan pertolongan. Maka sesungguhnya terdapat satu golongan daripada kalangan ahli kitab, ada di kalangan ahli kitab ni, waddat ta'ifatum min ahli kitab, terdapat satu kelompok, ta'ifah, satu golongan daripada ahli kitab ni, lau yudillunakum, mereka ini mahu apa? Menyesat-nyesatkan, mau dia berangan-angan, dia bercita-cita untuk menyesat-nyesatkan kamu. Ni Allah sebut ni dalam Quran ni. Saya bacakan je. Waddat ta'ifatum min ahlil kitab. Maka terdapatlah, kata Allah, ta'ifah, kelompok-kelompok di dalam agama-agama ahlil kitab ni, Yahudinya, Nasaranya, lau yudillunakum, berangan-angan nak menyesatkan kamu, merancang untuk menyesatkan kamu, memerangi kamu. Ini Allah gambarkan dalam Quran, ada orang yang macam itu.
Jadi kita nak kena berhati-hatilah dengan ahli kitab ni. Nampaknya baik pakai jubah macam kita, nampak pakai kopiah macam kita, nampak dia macam baik pakai tongkat macam kita, nampak cakapnya lemah lembut macam kita. Tapi Allah gambarkan apa? Waddat ta'ifatum min ahli kitab. Terdapat ta'ifah, kelompok-kelompok daripada kalangan ahli kitab, lau yudillunakum, mereka sangat mahu beringinkan, bercita-citakan untuk menyesatkan kamu. Jadi dia akan merancanglah macam-macam untuk menyesatkan kamu. Wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Tetapi tidaklah mereka itu menyesatkan kamu kalau kita beriman, kalau kita ada iman, ada kepentingannya, ada ikhlas, ada iman, ikhlas, hati kita bersyukur pada Allah sungguh-sungguh, menghidupkan basirah kita, tidak ikut arus perancangan jahat mereka. Perancangan jahat mereka kita tak ikut. Maka Allah gambarkan kepada kita bahawa di kalangan mereka akan bercita-cita, berangan-angan, berhajat sungguh untuk menyesatkan kamu, padahal mereka tidak akan menyesatkan melainkan diri mereka sendiri. Melainkan diri mereka sendiri. Jadi sebab itulah tuan-tuan puan-puan, hari ni ada orang kata kita nak kena berbaik-baik dengan ahli kitab, kemudian kita nak kena bersama dengan mereka dalam rangka nak membuang Islamofobia. Islamofobia. Dalam rangka untuk memperkenalkan Islam bukan agama teroris. Islam bukan agama pengganas. Dalam rangka nak memperkenalkan Islam ini agama toleransi. Jadi ada orang yang nampak macam gitu. Kita kena tonjolkan Islam ni agama toleransi. Kalau kita kata Islam ni agama toleransi, agama cintakan kebaikan, agama cintakan keamanan, agama cintakan kepada sesuatu yang kemanusiaan, brotherhood, peace, toleransi and tolerance and so on, maka pada ketika itu, di mana yang kita nak tonjolkan Islam ni agama yang benar? Di mana nak tonjolkan Islam ni agama yang benar? Kita nak tonjolkan toleransi. Toleransi ni semua orang ada, suka. Orang baik semua suka. Islam ni agama peace, semua orang baik, semua suka kan. Jadi kan kita nak sebut kat sini kan, kadang-kadang kan kita memperlihatkan sesuatu yang sama untuk bercakap dengan dia, tapi mesti kita cerita dekat dia apa dia? Al-haq. Kebenaran, tak boleh kita ikut dia je semacam apa pun. Kenapa? Kerana Allah gambarkan mereka ni bercita-cita nak menyesatkan orang beriman. Dia nak menyesatkan orang beriman. Lau yudillunakum. Mereka berangan-angan, bercita-cita, berhajatkan untuk menyesatkan kamu. Jadi itu yang kena hati-hati. Itu yang kita kena hati-hati. Kita tak marah untuk sama-sama kita berbincang-bincang untuk kebaikan, bertoleransi. Memang benda tu okey, tak ada masalah. Tetapi apabila kita duduk dalam planning mereka, perancangan mereka, berjanji setia dengan mereka, sehingga akhirnya kita menyesatkan pula umat Islam, kita menyesatkan pula kelompok Islam, kita menyesatkan pula sahabat-sahabat saudara kita, kerana kita ni dah mencairkan Islam yang asalnya la ilaha illallah, kita jadikan, cairkan yang mentauhidkan Allah tu, yang kita kedepankan tu toleransi sebagainya, dan yang memang merupakan dakwah tadi, tapi kita tak pergi kepada yang asas. Maka di sinilah Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi warning kepada kita, amaran bahawa mereka ini akan menyesatkan kita. Kemudian ayat seterusnya apa disebut? Ayat seterusnya ya ahlal kitab. Sebelum pergi ayat tu, ayat yang ke-69, apa Allah sebut? Wa ma yudhilluna illa anfusahum. Jadi orang yang mengikut planning orang ahli kitab yang nak menyesatkan kita, yang musuh Islam tadi tu, wa ma yudhilluna illa anfusahum, tidaklah mereka menyesatkan melainkan diri mereka sendiri, wa ma yash'urun, dan mereka tak sedar, tak perasan. Rupa-rupanya orang yang mengikut planning dia, yang mengikut perancangan dia, yang bersama-sama dengan dia pun akan sesat sama, wa ma yash'urun, dan dia tidak akan perasan.
Ini Allah dah bagi warning. Bukan kata kita tidak boleh berjanji setia, tidak boleh, tak ada masalah. Kita memang agama yang baik, suka kepada kebaikan. Tapi bila kita ikut perancangan dia, kita tak perasan perancangan dia apa, maka Allah sebut dalam Quran, orang-orang yang ikut perancangan tadi tu, dia akan sesat. Wa ma yudhilluna illa anfusahum. Jadi orang yang nak buat sesatkan dia pun sesat, orang yang ikut dia pun sesat. Ya ahlal kitab, lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun. Ni ayat ni tegas, Allah kata apa? Wahai ahli kitab, wahai ahli kitab, mengapa kamu mengkufuri akan ayat-ayat yang Allah terangkan kebenaran, padahal kamu menyaksikan kebenarannya. Jadi ayat yang ke-70 ni Allah gambar apa? Bila kita dah berkawan dengan ahli kitab, kita bercakap dengan dia, kita cakap dengan baik, kami tidak bergaduh, kami bukan suka bergaduh, kami orang yang suka toleransi, kami orang yang suka berkasih sayang, walaupun bukan Islam, kita tak pernah paksa orang bukan Islam masuk dalam agama Islam, tak pernah paksa, tak boleh paksa pun. Kita sentiasa, kalau dia ada sakit dia apa, kita tolong, bantu dia, kan. Tetapi Allah tegaskan, bukan hanya kita bersama-sama dengan dia begitu saja. Bukan sahaja kita kata kita ni nak tunjukkan kita ni baik, Islam ni baik, supaya orang tak fobia dengan Islam. Sedangkan Islamofobia itu sendiri, Islamofobia itu adalah merupakan perancangan mereka. Mereka yang buat Islamofobia ni, perkataan dia. Dia kata orang fobia dengan Islam. Dia tuduh orang Islam ni jahat, pengganas sebagainya. Dia kata Islamofobia. Jadi sedangkan Islamofobia itu adalah perkataan-perkataan yang mereka sendiri timbulkan. Maka tak apa bersama dengan dia orang dalam rangka nak bersama-sama tadi yang baik-baik tadi. Tetapi kena sebut. Apa dia sebut? Lima takfuruna bi ayatillah. Kenapa kamu mengkufurkan tentang kebenaran-kebenaran ayat Allah? Wa antum tashhadun, dan kamu melihat, kamu menyaksikan. Jadi kita kena sebut pada mereka, wahai pop Perancis, wahai pendeta Yahudi, sesungguhnya kita ni bersama-sama dalam toleransi, berkasih sayang, tidak bergaduh, kita tak berperang, kita cintakan perdamaian, kita cintakan kepada keamanan. Dan kita orang yang bersama-sama baik, dan Tuhan pun tahu, dia pun tahu. Tetapi ketahuilah bahawa Allah itu esa, qul huwallahu ahad. Kena sebut. Dalam perdamaian tu kena sebut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Kena sebut Allahu ahad. Ni al-haq. Kebenaran. Ada orang kata, tapi kasar sangat nampak. Sebut Allah yang sebenar. Bukan saya sebut, Allah perintahkan supaya kita jangan tutup, jangan campur adukkan al-haq dan batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campurkan al-haq dan batil. Saya nak tanya dengan tuan-tuan puan-puan sekalian, toleransi dalam Islam dengan toleransi dalam Kristian sama tak? Toleransi dalam Kristian dengan toleransi di dalam Yahudi dengan toleransi dalam Islam sama tak? Tak sama. Mana yang tak samanya? Yang tak sama ni kita kena sebut. Yang sama alhamdulillah, fizikalnya sama, fizikalnya. Yang tak samanya, akidahnya tak sama. Akidah tak sama. Dia mensyirikkan Allah, kan? Kita tidak mensyirikkan Allah, kita mentauhidkan Allah. Dia beribadah pada nafsu, menjadikan nafsu sebagai Tuhan dia, ikut aja di Dajjal dan sebagainya. Kita tidak mengikut nafsu, kita kena mengikut iman. Jadi tak sama. Jadi dakwahnya di mana? Dakwahnya dia kata supaya kita memberi tahu kebenaran al-haq. Jadi perjanjian-perjanjian, pertemuan-pertemuan dengan mereka, kalau sekadar nak kata Islam sama dengan Kristian, Islam sama dengan Yahudi, sekadar nak kata kita tak cinta perang, kita tak suka ganas, sama macam itu, maka kita punya perancangan, kita punya plan ni, perjanjian hanya ikut telunjuk mereka. Tunjuk mereka je. Kenapa? Kerana kita tak menyampaikan al-haq. Apa al-haq? Al-haq yang mereka tutup.
sesuatu yang mereka tutup. Inilah perkara yang perlu kita berhati-hati. Kenapa? Kerana kalau kita tak berhati-hati yang ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang disesatkan tanpa perasan, tanpa sedar. Saya nak bacakan, saya nak ajak tuan-tuan tengok apa sebenarnya yang dia nak bawa di dalam gabungan agama-agama ni. Apa yang dia nak bawa? Ini peperangan akidah. Yang bukan perang, yang tak perang apa? Yang tak perang dari sudut toleransi, tak perang. Kita tak perang dengan dia. Perdamaian, kita tak perang dengan dia. Islamofobia, kita tak takut-takutkan dia. Kita friendly, bagi makan lagi. Kalau boleh bagi makan, bagi pertolongan. Kita tolong dia, kita berbaik-baik dengan, kita bersaudara dengan dia dalam konteks zahir. Tapi akidah tak sama. Sebab tu tak boleh doa sama-sama. Tak boleh. Dia baca doa, kita aminkan. Boleh tak dia baca doa, kita aminkan? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Dia baca doa pada Tuhan dia. Tuhan dia siapa? Tuhan dia Jesus Christ. Dia kata Jesus, oh Jesus, please help us, sekian. Kita pula aminkan dia. Maka kita telah sesat, syirik, dan boleh bawa kepada murtad. Jadi nak sebut kat sini, yang tak sama tu kita kena jelaskan. Kenapa jelaskan? Kerana Allah perintah. Jadi kita nak tengok nak sebut kat sini, apa sebenarnya yang dia nak. Tuan-tuan boleh melihat kepada satu YouTube ni. YouTube. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Boleh baca tak? Terbaliklah dia punya tu. Un diálogo entre las religiones. Saya bacakan No debemos dejar de orar por él. Saya bacakan, ini adalah ucapan pop Perancis dalam satu iklan yang dibuat. Nanti saya akan bagi dia punya apa namanya tu, dia punya link dia tu dekat dalam FB, nanti saya bagi. Apa dia cerita dalam iklan ini? 2016, 2014, 2016 dia telah menyatakan tentang bagaimana keadaan agama ini sepatutnya kita bersama-sama, dia kata. Bersama-sama dalam rangka untuk nak bersatu padu, berkasih sayang, toleransi dan sebagainya. Jadi itu idea yang dia nak, idea yang ditonjolkan, idea yang dimahukan. Maknanya nak sebut sama agama ni semua bagus belaka. Saya seorang Buddha, dia kata, saya cintakan kepada keamanan. Saya seorang Kristian, cintakan kepada keamanan. Saya seorang Yahudi, saya cintakan kepada keamanan. Saya cintakan kepada toleransi. Betul tak? Betul. Saya seorang Islam, cintakan keamanan, cintakan toleransi. Betul tak? Sama tak? Sama, tak ada masalah. Ini dalam disebut. Tetapi apabila kita tengok betul-betul, maka kita akan melihat dalam perbualan ni, percakapan ni, iklan itu, sebenarnya dia nak menyamakan agama. Agama ni suka sayang, kasih sayang. Agama ni suka kasih sayang juga. Agama ni suka kasih sayang juga. Bagus semua. Tetapi di mana dakwahnya? Jadi kalau agama sama, tak apalah. Anak kita nak masuk Kristian besok, tak ada masalah. Sama. Anak nak masuk Yahudi, tak apa, sama. Anak nak masuk Hindu, sama. Ini problemnya kat situ. Problem yang halus. Yang halus. Jadi kita kata kita nak kempen keamanan, toleransi dan sebagainya, dengan kita menggunakan agama sebagai percakapan, platform bercakap, maka kita akan terperangkap dengan perancangan mereka bagaimana yang digambarkan oleh Allah tadi. Dan Allah gambarkan dalam ayat yang kita baca tadi kan. Mereka nak menyesatkan kita. Jadi platform mana yang kita boleh guna ni? Platform mana yang kita boleh guna ni? Platform yang selain daripada agama. Contohnya kita toleransi, main bola dengan dia. Dia orang main ganas, kita tak main ganas. Orang-orang dia dalam keadaan banjir, ada banjir, berhadapan dengan kesusahan, berhadapan dengan kepahian, makanan tak ada sebagainya. Orang Islam datang bantu mereka. Mereka diserang oleh kumpulan-kumpulan pengganas, kumpulan mana, diserang oleh negara-negara yang menjajah sebagainya. Kita datang bantu, hantar tentera kita, bantu untuk mengelakkan daripada kematian dan sebagainya. Itu medan-medannya.
bukan medan agama. Agama bila disatukan, maka jadi kesamarataan agama. Ini masalah dia. Maknanya kita berada dalam planning dia, perancangan dia. Kita berada dalam perancangan dia. Itu yang Allah sebut dalam ayat surah Al-Imran 67 sampai 70 tadi. Allah gambarkan, yang pertama sekali mereka nak gunakan Nabi Ibrahim. Allah kata apa? Ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan. Allah sebut, engkau nak guna nama Ibrahim Akkad, patutnya kita kena fikir, nak guna Ibrahim Akkad, Nabi Ibrahim. Maka Allah kata apa? Ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan. Orang-orang Yahudi bukanlah agama Nabi Ibrahim, bangsa Yahudi, agama Yahudi sekarang bukan agama Nabi Ibrahim. Orang Nasara bukan agama Nabi Ibrahim. Allah sebut jelas dalam Quran. Kenapa tiba-tiba kita nak kata, oh tak apa, sama kot, kita sama-sama Ibrahim dulu, sama-sama Ibrahim. Naifnya kita daripada perancangan jahat mereka. Walakin kana hanifan muslima. Bahkan tetapi Ibrahim itu adalah orang yang lurus, agama yang lurus, mentauhidkan Allah dan musliman Islam. Nabi Ibrahim agamanya Islam, bukan agama Yahudi, bukan agama Kristian. Kenapa kita nak samakan? Guna nama Ibrahim. Mentang-mentanglah Ibrahim tu ayahanda kepada Musa, ayahanda ataupun ninda kepada Isa, ayahanda ninda atuk-atuk kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun kata boleh. Kan kita termasuk perancangan dia tu. Kan? Kita hidup aman damai di Malaysia. Aman damai di Malaysia kita hidup. Kita bergaul dengan orang Keling, orang India. Orang Keling ni sensitif. Setengah tempat lah kat Johor tak ada masalah kan. Orang India, orang Cina, bangsa lain tak kira lah, Iban sebagainya, bukan Islam. Kita bergaul dengan elok, sekolah sama-sama, baca sama-sama, belajar sama-sama, main bola satu tim. Tengok tim Malaysia, ada India, ada Cina, ada Melayu, tak ada masalah. Dan kita bergaul dengan mereka pun tak ada masalah. Kenapa? Kerana pergaulan kita, pergaulan berkenaan muamalah kehidupan, bukan dasar agama. Pergaulan kita dengan orang Cina tak pernah dasarnya agama, tapi dasarnya itu ialah pergaulan zahir sebagai manusia, yang mana dalam tu ada tuntutan Islam. Betul, ada tuntutan Islam. Jadi tak adalah sampai peringkat orang Cina, orang India tu nak ajak orang Islam masuk Cina, India, masuk agama dia, Hindu. Tak ada fikir. Tak terfikir pun. Kita tak pernah jumpa orang Cina yang sama-sama kita, kau ni agama Cina, agama Buddha dan sebagainya, masuk Islam, kata aku pelangkong kau macam tu. Mana ada? Tak ada. Tetapi apabila agama tu dijadikan sebagai dasar untuk kita berkawan dengan orang tu, maka timbullah masalahnya. Di mana masalah? Akidah tak sama. Bila akidah tak sama, kan, maka akan ada perbezaan kat situ. Maka di situlah akan berlakunya, kan, dakwah. Jadi kita kena dakwah pada orang yang bukan Islam. Betul, kita kena dakwah. Tapi dakwah bukan dengan memaksa. Tetapi apabila agama dijadikan dasar kepada pergaulan dengan orang bukan agama Islam, satu agama, maka jadilah agama kita dengan agama dia macam samalah. Engkau nak sains, aku nak sains. Engkau nak baik, aku nak baik. Engkau nak toleransi, aku nak toleransi. Tapi hakikatnya sama tak? Hakikat tak sama. Kenapa tak sama? Dia buat baik kerana Tuhan dia, mensyirikkan Allah. Kita buat baik kerana Tuhan kita Allah. Kita mentauhidkan Allah. Dia mensyirikkan Allah. Sama tak? Tak sama. Tuhan dia ada macam-macam bentuk. Ada belalai, ada babi, ada lembu, ada anjing, ada macam-macam. Ular pun ada. Tuhan dia ada macam-macam. Tuhan kita tak ada rupa, tak ada bentuk. Laisa kamitslihi syai'un, dah tak sama. Jadi apabila kita fikir dan kita nak berbaik-baik dengan dia atas dasar agama, itu yang jadi agama kita sama dengan agama dia, maka jadilah kesamarataan agama. Bila kesamarataan agama, di mana hadis Nabi, al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam paling tinggi, tak ada yang lebih tinggi daripada. Di mana nak letak hadis ni? Hadis ni letak kat mana? Orang tu buat baik, tolong orang,
Kita pun buat baik tolong orang. Sama ke kita buat baik dengan dia buat baik? Tak sama. Dia buat baik dasar syirik, kita buat baik atas dasar kan kita ni beriman pada Allah, ikhlas. Tak sama. Walaupun perbuatan nampak sama. Sebab tu kita tak boleh dasarkan kebaikan sebagainya itu dengan dasar agama. Bila bergaul dengan mereka, kena dasar kemanusiaan, baru boleh sama. Tapi bila kita letakkan agama sebagai dasar pergaulan tadi, maka jadilah kita menyamaratakan agama tadi dalam perbuatan yang sepatutnya tak sama. Jadi inilah masalah dia. Kita pun berada dalam perancangan mereka. Faham tak faham? Saya pun tak pasti boleh faham tak faham. Tapi simple je benda ni. Allah sebut dah dalam Al-Quran. Allah sebut. Kenapa mereka nak kita samakan Yahudi, nak samakan Nasrani, Kristian, nak samakan Islam? Kenapa nak samakan? Kerana mereka ni ada niat jahat. Apa niat jahatnya? Niat jahatnya Allah sebutkan dalam ayat ni kan. Waddat ta'ifatum min ahlil kitab. Dan ada di kalangan orang-orang kelompok-kelompok yang ada dalam agama-agama ni, yang ahli kitab ini, lau yudillunakum. Mereka ada cita-cita, ada perancangan, ada pakatan untuk nak menyesatkan kamu. Allah sebut dalam Quran. Maknanya semua perjanjian kita boleh buat, tapi perjanjian Abraham Accord tak boleh. Kenapa? Kerana perjanjian Abraham Accord kita menyamakan, kan, kita menyamakan Islam dengan Kristian dengan Yahudi. Tak boleh. Ataupun dengan Hindu. Tak boleh. Tak boleh menyamakan agama. Bila kita menyamakan agama, maka dia akan bawa benda lain. Kalau nak buat perjanjian buat baik, berbaik-baik, kita buat perjanjian lain. Bola sepak, main bola sepak, jangan kasar-kasar ya, main elok-elok, boleh, tak ada masalah. Kita nak tunjukkan orang Islam beramanah. Masa berniaga, jangan tipu. Jangan tipu beragama. Ni orang Nasrani tipu agama. Jadi asasnya perjanjian bisnes. Tak apa, bisnes itu sama. Sebab bisnes ni lahiriah, kemanusiaan. Tapi bila disamakan agama, dia akan jadi sesat. Bukan saya kata ni, Allah sebut lau yudillunakum. Maka dia nak kita ni sesat. Ini Allah sebut dalam Quran. Wa ma yudilluna illa anfusahum. Maka tidak akan sesat melainkan diri mereka sendiri. Dia nak sesatkan kita, tapi kita pegang dengan agama kita. Kita ikut sama-sama. Tak follow apa yang dia ikut. Dia buat perancangan dia, tak ikut. Jangan ikut perancangan dia. Ni kita main ikut dia. Atas apa? Nak jaga hubungan negara-negara. Jaga hubungan negara, banyak cara kita boleh buat. Banyak cara, banyak kaedah boleh buat nak jaga hubungan. Daripada dulu Malaysia terkenal dengan negara yang tak pernah berperang, tak suka perang. Jadi orang tengah, neutral. Dari dulu lagi. Tapi kenapa hari ni kita nak masukkan agama? Ini masalahnya. Bukan sebab kita nak, dia yang nak. Saya tak kata orang Islam yang sesat, tak. Dia yang nak. Tapi kita ikut dia punya perancangan. Pasal apa? Takkan tak boleh fikir. Takkan boleh rasa. Ini merupakan perancangan jahat. Ini perancangan jahat. Dan mereka kata, Allah sebut macam ni, mereka nak menyesatkan. Lau yudillunakum. Mereka nak sesatkan kamu. Wa ma yudilluna illa anfusahum. Mereka tak akan sesatkan kita kalau kita pegang dengan sungguh-sungguh. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam paling tinggi, tidak lebih tinggi daripada Islam. Ini kata apa ni? Nabi sebut, Al-Qamaka Rasul Sallam. Inna dina indallah al-Islam. Din yang diterima oleh Allah hanyalah Islam. Wa man yabtaghi ghairal Islam madinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan siapa yang ambil agama lain, cara hidup lain, tauhidnya, akidahnya, imannya, ibadahnya, akhlaknya lain daripada apa yang Allah perintahkan, ghairal Islam, falan yuqbala minhu, Allah tak akan terima sekali-kali. Akhirat rugi dia. Jadi dekat mana kita nak letak ayat ni? Dah semua sama. Semua sama. Kat mana kita nak letak ayat ni? Mereka rancang supaya mengelirukan kita. Anak-anak kita. Menteri boleh masuk gereja, takkan anak-anak tak boleh masuk gereja? Menteri masuk gereja, tak apa. Sebab dia ada ilmu, dia faham. Anak-anak masuk gereja, tengok tu, gereja baguslah. Dekat gereja dapat minum air, dia jamu dengan kuih sedap-sedap, bagi duit lagi, seorang RM50.
Semua pergi gereja, bagi duit lagi sini. Kalau anak-anak pergi masjid, nak semayang pun kena. Kamu anak-anak semayang kat belakang sana. Pakcik, saya datang paling awal. Saya nak sunat depan. Kau tak sunat lagi kan? Dah sunat pakcik. Kau kecil, belakang juga. Bagi orang tua depan. Orang tua nak mati, bagi depan. Kena marah. Pergi masjid kena marah. Pergi masjid kena herdik. Kan? Nak lari-lari kat belakang tak boleh. Ni masjid, nak lari-lari pergi padang sana tu. Pergi masjid kena herdik, kena marah, kena tengking. Pergi gereja, dia jamu, dia bagi duit. Kamu ni orang miskinnya, B40. Ni kami ada, hari ni kami ada sumbangan seorang RM100. Ambil RM100. Tak suka, sukalah. Kawan-kawan saya yang belajar di UM, bukan kawan-kawan pelajar-pelajar saya lah. Saya ni ingat muda lagi. Memang muda pun kan. Pelajar-pelajar saya belajar tiap-tiap weekend, tiap-tiap hari Ahad akan ada van datang lalu dekat asrama-asrama panggil siapa-siapa anak-anak pelajar-pelajar yang nak pergi gereja. Bukan pergi gereja ajak semayang, dia tak ajak semayang. Pergi gereja sebab masa tu ada buka jualan murah ataupun jualan percuma. Tak jual, percuma. Apa dia? Baju-baju second hand, besar cantik-cantik, hebat-hebat, kot lah apa. Percuma dia bagi. Orang Islam pergi percuma. Dia bagi semua. Bagi makan, bagi minum. Pergi gereja, dapat keraian, makan, minum sebagainya. Pergi masjid, kena herdik, kena marah. Engkau ni nak semayang, songkok pun tak ada. Songkok pun tak. Pakai seluar macam gini. Kan? Pakcik-pakcik marah. Makcik-makcik marah. Engkau ni nak semayang tak betul ni. Takut anak muda. Jadi bila menteri pergi gereja, tak apalah menteri faham. Tapi kalau anak muda kita ikut, macam mana pergi gereja? Jadi mengelirukan tu. Aku ni agama Islam, tapi dekat masjid kasar-kasar belaka. Pakcik-pakcik semua muka bengih-bengih belaka. Taklah tak ada apa-apa. Kan? Pergi gereja dapat RM50, dapat baju free, dapat makan free. Budak-budak universiti suka seronok. Jadi di mana yang wujudnya kejelasan? Bukan masalah kita, hubungan kita dengan orang kafir, orang bukan Islam ni. Lama dah kita baik dengan dia, tak ada bergaduh pun. Tetapi kenapa kita ikut perancangan mereka? Kerana Allah sebut dalam Quran ni, Allah sebut dalam Quran. Mereka nak menyesatkan. Mungkin niat kita betul, niat kita baik, tapi niat mereka tak betul. Niat mereka tak baik. Ya ahlul kitab, wahai ahli kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, lima takfuruna bi ayatillah, kenapa kamu tutup? Kenapa kamu kufurkan? Kenapa kamu tak ikut ayat-ayat Allah, kebenaran Allah? Kenapa tak ikut? Wa antum tashhadun, sedangkan kamu tahu, kamu menyaksikan. Nampak? Allah tegur. Jadi benda ni Allah tegur. Jadi kalaulah katakan contoh, orang ajak kita berjanji setia, mari kita tonjolkan kebaikan-kebaikan, tapi dasarnya agama, maka kita dah samakan agama kita dengan agama dia. Aku buat baik tak sama dengan dia buat baik. Aku buat baik ada lillahi ta'ala, dia buat baik syirikkan Allah. Tak sama. Tukar, kita buat perjanjian lain. Apa perjanjian? Mari sama-sama kita berjanji main bola jangan kasar-kasar. Contoh, guna bola sebagai platform. TMJ buat main bola, okey lah tu. Better, a lot better dan pak ustaz kita. Kan? Jadi dah sebut kat sini, platformnya itu platform dunia. Kita bermuamalah dengan mereka, maka barulah sama. Ini Persatuan Perniagaan Orang Melayu, yang ni Persatuan Perniagaan Orang Kristian. Tak apalah meniaga dengan meniaga, tak sangkut paut dengan akidah. Lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau yang ini agama, yang ini agama sama, maka yang itu sangkut akidah. Ini yang menjadi keliru. Inilah senjata dia. Inilah senjata dia yang kita nak pergi jadi duta pasal apa? Kerana kita nak menjaga hubungan antara sama-sama. Bukan kata kita tak nak jaga, jagalah hubungan baik tadi, bagus. Tapi guna platform lain. Jangan guna platform agama. Kerana platform agama ni memang tak sama.
Kenapa tak sama? Sebab platform agama ni Allah dah gambarkan tak sama, Nabi dah gambarkan tak sama. Tak boleh sama. Kalau sama, maka kita telah mensyirikkan Allah, mensyirikkan Nabi SAW dalam kita mengambil syahadah kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita mensyirikkan Allah. Kenapa? Kita menyamakan guna platform agama. Jangan guna platform agama, guna platform lain. Buat perjanjian, tidak terhalang kita nak buat baik dengan orang, tidak terhalang kita nak berkasih sayang dengan orang. Peace and love. Tetapi peace and love atas dasar keduniaan, kemanusiaan, baru boleh sama. Kau agama Kristian, aku agama Islam, tapi atas dasar perniagaan sama, tak apa. Sebab apa? Platform dunia. Kita bermuamalah, dia dengan akhlak dia, kita dengan akhlak kita, di situ dakwah. Tapi bila kita kata agama sama, maka itulah yang menjadi masalah. Kita sebut tadi. Ini sebenarnya perancangan mereka ke arah untuk membina global citizen. Tahu kita ini perkataan baru malam ni. Peperangan sebenarnya dia nak membentuk global citizen. Sesiapa yang boleh mengikut perancangan dia, plan dia, peraturan dia, undang-undang dia sama dengan dia, maka orang itu akan jadi global citizen, rakyat dunia. Siapa yang tak nak, maka dia akan dibuang, dicantas, eliminated, dibunuh, imprison, ditangkap. Inilah new world order. Inilah new world order. Janganlah kita naif sangat, dhaif sangat. Minta maaf noh, keras sikit malam ni. Sebab jawapan-jawapannya nampak macam lembut tapi keras jawapan-jawapan mereka. Jadi dalam hal akidah kita tak boleh main-main. Akidah tak boleh main-main. Bola sepak boleh main-main, tak apa. Dalam bola sepak boleh sama, tak kira lah engkau India, engkau Cina, engkau Melayu, kita satu pasukan. Tolong menolong, bantu-bantu. Dasarnya bola sepak, tak apa. Tapi atas dasar agama boleh sama? Tak boleh sama. Kenapa tak boleh sama? Sebab Rasul kata tak sama. Sebab Allah kata tak sama. Atas dasar iman, akidah, ibadah, tak sama. Al-Islamu ya'lu, Islam paling tinggi, kata Nabi. Jangan kamu rendahkan Islam dengan menyamaratakan dengan agama lain. Jangan. Siapa yang ambil agama lain, tak akan diterima. Inilah hakikat yang kita kena faham. Sebenarnya mereka merancang untuk menyerang akidah kita. Kita tak faham. Baca surah Al-Imran ayat 67 sampai ayat 70. Baca. Inilah berkenaan perjanjian Abraham Accord itu. Mereka nak menormalisasikan apa yang tak sama dengan yang sama. Contoh, dia nak menormalisasikan hubungan Israel, Yahudi yang merampas tanah Palestin dengan orang Palestin. Maka dia pun buat perjanjian Abraham Accord. Kita kena terima atas dasar penyatuan, atas dasar kebaikan. Betul, tapi kebaikan. Tapi jangan kau tangkap orang Palestin, jangan kau bunuh orang Palestin, jangan kau rampas tanah dia, rumah dia, kebun dia, jangan kau rampas Masjid Al-Aqsa. Janganlah, hak tu tak sama. Jadi bila sama biasa, okeylah, atas dasar sama, kita toleransi semua yang dalam Masjid Al-Aqsa ni, kita kena jadikan international supaya semua hak sama-sama. Mana boleh macam tu? Tak sama. Kenapa? Allah sebut tak sama. Bukan saya sebut tak sama, Allah sebut tak sama. Bukan Nur Azman sebut noh. Jadi kita kena faham yang ini. Dan kita tengok pula, saya akan beritahu kepada tuan-tuan, saya akan letakkan link YouTube yang menunjukkan bahawa yang pertama sekali, apa yang Pop nak, Pop Perancis nak apa sebenarnya? Pop Perancis nak one world religion. Itu yang dia nak. Maknanya agama semua sama. Itu yang dia nak. Kita kata tak, kami tak setuju dengan apa yang mereka kata. Kita bukan one world religion. Kita cuma buat perjanjian untuk sama-sama supaya Islamofobia tak ada, supaya tidak bergaduh. Kita bergaduh ke? Oh tu yang ISIS tu Islam ke? Khawarij. ISIS tu adalah merupakan ciptaan Amerika. ISIS ciptaan Amerika, yang kita nak duk ikut ISIS pasal apa? Takut ISIS tu represent Ahlus Sunnah wal Jamaah ke? ISIS tu represent majoriti orang Islam ke? Tidak ada. Orang bukan Islam pun tahu. Orang bukan Islam pun tahu. Kita pula nak kata tak tahu.
La ilaha illallah. Naifnya kita. Jadi di mana platform berkasih sayang tadi? Di mana platform bekerjasama tadi? Di mana platform yang ada? Dalam aktiviti-aktiviti kehidupan kita yang platformnya platform kemanusiaan. Baru boleh sama. Platform kemanusiaan sebab kita sama-sama manusia. Baru boleh sama. Kalau agama memang tak sama. Jadi bila tiba-tiba kita guna platform agama, maka pada kita dah samakan agama kita, agama dia. Itu masalahnya. Itu disebut pluralisme. Kita menerima kesamaan agama. Dan pada kita tak sama walaupun perbuatannya sama. Perbuatannya apa? Seorang ni pecah batu. Pecah batu nak buat apa? Nak buat bangunan. Seorang pecah batu kerana Allah. Dia pecah batu kerana cari rezeki kerana Allah. Yang seorang pecah batu kerana Jesus. Sama tak? Tak sama. Yang kerana Jesus tu dapat pahala tak? Tak dapat pahala. Tapi perbuatannya pecah batu, pecah batu, pecah batu. Perbuatannya sama, fizikalnya sama. Platform bekerja nak buat rumah. Okeylah. Tapi kalau platform agama boleh? Tak boleh. Cuba fahamkan sungguh-sungguh. Ini kita matang tak matang, cerdik tak cerdik, kita duduk di bawah perancangan mereka. Mereka nak sesatkan kita, kita ikut buat apa? Saya minta para ulama tolong tengok semula. Tolong tengok semula. Dia akan menyesatkan kita. Kita ingat kita dah sembahyang, kita dah berilmu sebagainya. Tengok apa ramai orang akan sesat dengan sebab agama-agama yang disatukan tadi. Ramai akan sesat. Kita ingat kita pergi gereja tak apa, duduk kat gereja tak apa, sembahyang lagi dalam gereja, sembahyang lagi dalam kuil Hindu, sembahyang lagi dalam kuil Sing, sembahyang. Kita tak apa, kita nak tunjukkan Islam ni harmoni, boleh sembahyang kat mana-mana. Kalau kita sembahyang kita faham tak apa, kena anak-anak muda yang datang tak ada ilmu, tak ada apa. Datang-datang bukan sembahyang aja. Dia akan dapat benda lain lagi. Akhirnya dia ikut agama tu. Kenapa? Pergi masjid kena marah, pergi gereja dapat duit. Dia ikut agama tu. Dia bukan nampak, dia boleh fikir, bukan dia ilmu. Siapa nak salahkan? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bila masuk Palestin, telah masuk Palestin dengan aman. Dia pergi lawat gereja-gereja sampai satu ketika masuk waktu dia nak solat. Padri gereja offer dia semayanglah kat dalam gereja kami ni, tak apa. Omar kata apa? Omar fikir apa? Tu masa depan besok, kalau aku hari ni semayang kat sini, nanti orang lain pun nak ikut aku semayang kat sini juga. Nanti gereja kau akan runtuh, tu kau jadi masjid. Nampak? Omar fikir panjang. Radhiyallahu an, dia fikir panjang. Kalau aku semayang dekat gereja ni, besok engkau orang Islam nak semayang sini sebab Omar semayang kat sini. Maka lama-lama engkau punya gereja jadi masjid. Habis. Dia tak mau kita mengganggu agama dia. Tak apa. Omar semayang ke tempat lain. Sayyidina Omar berfikir. Itu baru bab semayang. Belum nak berjanji setia. Sehingga kita besok silap-silap berdoa pun sama-sama. Doa pun sama-sama besok. Tengoklah. Kan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jauhkanlah COVID-19 pandemik sebagainya. Amin, amin, amin. Alhamdulillah. Ustaz menteri kita, menteri agama kita berdoa. Lepas tu padri pula, takkanlah orang Islam dia doa tak adil, kita samakan. Okey, padri pula doa, padri doa, menteri tak angkat tangan lah sebab dia tahu duduk kat bawah tangan. Yang rakyat kat belakang tu semua pakai amin, tak sesat, tak musyrik. Mengaminkan doa kepada Isa, Jesus, bukan kepada Allah. Tidak menjadi musyrik, tidak menjadi murtad. Kita kena tengok dalam konteks yang lebih besar, bukan dalam konteks yang kecil. Kalau nak bersatu atas dasar keduniaan, kita guna platform dunia. Guna platform niaga boleh, tak ada masalah. Guna platform bola sepak boleh, tak ada masalah. Platform persatuan-persatuan di penduduk tak ada masalah, kita bersama dengan dia. Kan? Ahmad jadi pengurusi, timbalannya Acong, dia punya setiausaanya Mutusami. Tak apa. Presidennya, Perdana Menterinya Ismail Sabri. Menteri pengangkutannya tak tahu siapa, Cina. Kan? Menteri kesehatannya Cina. Menteri Human Resource orang India. Tak apa. Platform dunia tak apa lagi. Tapi platform agama boleh. Platform agama pasti tak sama. Sebab apa? Allah sebut tak sama. Allah sebut tak sama. Allah hanya terima Islam saja. Boleh kita cakap Allah hanya terima Islam saja pada orang Kristian? Boleh tak? Tidak cerdik lah.
Jadi cari platform lain lah. Jangan cari platform agama. Kalau cari platform agama, memang kita akan terkena dengan perancangan dia. Cerdik tak cerdik kan. Dan apabila kita melihat lebih dekat lagi, apabila mereka merancang untuk mengadakan House of Abraham Faith, disebut House of Abraham Faith, rumah kepada Nabi Ibrahim, yang beriman dengan Nabi Ibrahim. Apa dia? Dekat situ ada Islam, kat situ sebelah ada Kristian, sebelah dia ada Yahudi. Tiga ni disatukan, ini House of Abrahamic Faith. Betul ke tu? Tak betul. Kenapa tak betul? Sebab Ibrahim bukan agama Kristian. Ibrahim bukan agama Yahudi. Ibrahim Muslim, agama Islam. Allah sebut dalam Quran tadi. Betul tak benda tu? Tak betul. Misleading facts. Orang putih kata. Misleading facts. Tak betul. Nabi Ibrahim bukan Yahudi. Nabi Ibrahim bukan Kristian. Nabi Ibrahim Islam. Siapa sebut? Bukan Nur Azman sebut. Allah sebut dalam surah Al-Imran ayat 67 yang kita baca tadi. Tengok semula. Jadi betul tak yang nak buat tu? Tak betul lah. Dah tak betul, kenapa kita ikut? Kenapa kita follow? Takkan kita ada pandangan, oh minta maaf lah, Tuan Putera Mahkota, Tuan Raja, Prime Minister, yang ini bersalahan dengan akidah kita. Tak boleh. Kenapa? Nabi Ibrahim Allah sebut adalah Nabi yang Muslim, Hanifah, lurus agamanya, Muslim. Ni dalam Quran. Jadi Yahudi sekarang dia mensyirikkan Allah, dia ada kata Uzair itu anak Tuhan lah, macam-macam. Dan Kristian pun sama. Jadi Kristian bukan agama Ibrahim, Yahudi bukan agama Ibrahim. Minta maaf, Islam tak boleh sama. Kalau kita sama, nanti orang nampak sama agama ni. Bila sama, anak-anak kita follow lah besok. Baik aku masuk Kristian, dia kata. Kenapa? Kristian sembahyang seminggu sekali. Itu pun tak semayang, tak apa, minta ampun aja. Islam kena semayang satu hari 5 kali, 5 waktu. Puasa 30 hari bulan Ramadan. Tak boleh buat ni, tak boleh buat tu. Susah Islam ni. Tapi sama je, sama-sama baik. Ada pula fatwa kata boleh masuk syurga ni. Kan? Ada pula menggunakan ayat Allah. Suratul Baqarah. Dikata apa? Orang yang ahlul kitab, orang yang sabiun, atau orang Islam sama pula dia kata. Kalau dia buat baik, sama dapat. Kena tengok balik tafsirnya tu. Saya tak nak masuk ayat tu pula, nanti kan kecamuk kita. Tak nak, kita tuju ayat ni saja. Jadi sebenarnya kita sedang berperang dan kita sedang diserang. Yang diserang tu akidah kita, yang diserang tu ibadah kita, yang diserang tu akhlak kita, cara hidup kita. Jadi kenapa kita nak mengizinkan? Dan inilah yang akan mengancam. Kita tengok apa yang disebut. Apa kata Pop Perancis? Saya ulang, apa kata Pop Perancis? Pada 4 hari bulan 2 2019, dia kata apa? There is no alternative. Nampak? Tak ada pilihan. We either build the future together or there will not be a future. Nampak? Apa dia kata tu? Ini perkataan pertama disebut. Maknanya dia bagi amaran. Kalau kamu tak nak ikut kami, kita tak ada masa depan. Maknanya kita akan bermusuhan. Ini ugutan. Kita tak perasan lagi ke? Kalau kita tak nak ikut dia, itu yang ustaz-ustaz kita terfikir, kena bersama-sama juga ni. Kalau tak, kita tak jadi sama-sama dia, kita akan digelar teroris, kita akan terkeluar daripada league dia, kita akan terkeluar daripada kumpulan dia, circle dia. Susah ni. Jadi kalau tak, kita tak jadi council dia. Tak boleh. Dia kata apa? And there is no alternative, kata Pop Perancis. Tak ada pilihan. We either, sama ada kami membina masa depan bersama, ataupun there will be no future. Dalam religion disebut, dalam agama. Boleh ke agama sama? Tak boleh. Bukan saya kata, Allah yang firman. Bukan saya kata, Nabi yang bersabda. In particular, religion, dia kata. Religion. Jadi sebenarnya dia nak bawa apa ni? Dia nak bawa agama yang menyembah Lucifer. Ada dah dia punya buktinya. Naif sangat kita kalau tak melihat
kan, daripada sudut yang lain. Kita nampak satu sudut aja. Sudut apa? Sudut kita nak kena bergabung, kita kena bersatu, kita kena love, berkasih sayang, toleransi. Kita nampak itu je. Kita tak nampak planning dia, hak besar. Yang besar tak nampak planning dia. Kalau kita fikir besar sikit ni, dia kata ni konspirasi ni, pakatan jahat. Pakatan jahat dia kata. Yang jahat tu Yahudi tu dia tak nampak jahat. Yang musuh tu dia tak nampak. Nasara dan Yahudi tu dia tak nampak musuh. Orang Islam yang cakap ni pakatan jahat dia kata. Sedangkan Allah firman dalam Quran, walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan sekali-kali redha orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara sehingga kamu ikut dia. Hatta millatahum, ikut dia. Hatta tattabi millatahum, ikut dia. Kemudian Allah pun sebut dalam Quran, la tajidanna ashaddan nas adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Allah kata apa? Tidak, kamu pasti jumpa di kalangan musuh, di kalangan manusia, an-nas, manusia, mereka yang memusuhi kamu. Siapa dia? Al-yahud. Allah sebut wallazina asyraku, dan orang yang mensyirikkan Allah. Siapa yang mensyirikkan Allah? Kristian tak mensyirikkan Allah ke? Yahudi tak syirikkan Allah ke? Hindu tak syirikkan Allah ke? Tak katalah semua mereka yang ketua-ketua ni, kepala-kepala ni, yang musuh Islam ni. Yang biasa-biasa tak terfikir pun nak ajak kita agama dia, tak terfikir. Dia sendiri pun tak confident, tak confirm. Ini orang yang ada ketua-ketua ni. Jadi kita tengok, kita tak perasan ke mereka ni lah musuh. Sekarang tiba-tiba orang Islam lah yang dikatakan musuh. Ini semua konspirasi. Cubalah siasat apa yang kita beritahu, buat kajian, tengok sungguh-sungguh betul ke apa yang saya cakap ni konspirasi. Cuba tengok sungguh-sungguh. Dan ketahuilah, sekiranya berlaku kemusnahan, kebinasaan, kan, iman, ibadah, keluar Islam, murtad akibat daripada perkara yang dibuat sekarang ini, maka kamulah yang akan bertanggungjawab depan Allah. Jawablah depan Allah nanti. Kita gunakan atas dasar sama-sama kita kata nak baik-baik dengan orang semua. Kita tak kira dah, langgar semua. Apa Allah cakap? Langgar. Allah sebut dalam surah Al-Imran tadi bahawa Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasara. Tiba-tiba kita mengaku pula Ibrahim ni Yahudi dan Nasara sama macam sekarang. Kita mengaku pula kita langgar Quran. Quran kata, kan, tidak akan sekali-kali walan tarlu ankal yahud walan nasara, tidak akan sekali-kali orang Yahudi, orang Nasara tu redha dengan kamu hatta sehingga kamu ikut dia. Maka tiba-tiba kita langgar ayat Quran. Langgar satu, langgar dua, nak langgar lagi ke? Kemudian orang beriman, dia kata ini konspirasi ni, ini pakatan jahat ni. Dia ni bukan ustaz pun. Dia ni bukan orang belajar pun, entah dari mana-mana agaknya. Aku belajar kat Syria, ada PhD. Tak maaf, tak ada kaitan dengan siapa-siapa. Aku belajar kat Mesir, ada PhD. Aku belajar kat UAE, ada PhD. Universiti pun Islam, nama Universiti Islam Antarabangsa. Aku belajar kat sini, tapi kita langgar Quran. Quran kita langgar, hadis kita langgar. Di mana kedudukan kita sebagai ilmuwan Islam? Orang beriman, di mana kita? Langgar Quran. Allah kata jangan pilih Yahudi sebagai teman kamu, jangan pilih Yahudi sebagai pemimpin kamu. Tiba-tiba mereka jadi rujukan kita, WHO jadi rujukan kita, pada belakang tu Yahudi. Siasat tak kita? Keluar pula fatwa, di mana dia bunuh orang. Bill Gates baik tak dia bunuh orang, dia tolong orang ada. Keluar pula fatwa tu. Siasat dulu Bill Gates tu siapa? Siasat betul-betul. Guna ilmu rijal. Yang kita kata hafal hadis tu, kita hafal sanad-sanad tu, perawi-perawi tu, kita guna ilmu rijal. Study, guna ilmu rijal. Tengok Bill Gates. Siapa Bill Gates? Guna ilmu rijal tu. Tuan-tuan, perempuan, ustaz-ustaz sekalian, guna ilmu rijal tu. Kita kata saya faqih dalam hadis, saya ni ilmu hadis. Hadis bercakap, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu,
Kan daripada daripada saya sanad al hadis sahih Imam Bukhari wal Muslim muttafaqun alaih. Kita baca kat itu kan. Macam mana ustaz tahu yang ni? Saya dah belajar dah, saya dah tahu dah semua perawi-perawi ni semua sahih belaka. Sahih belaka semua, bagus belaka. Oh, okey. Yang Bill Gates tu kita study tak? Dia punya sifat dia, sikap dia. Dia layak tak untuk jadi orang yang menjadi rujukan kita? Layak tak Bill Gates tu? Joe Biden tu, orang Jawa tu. Jawa mereka. Nama Biden. Dia sebut Biden orang Jawa. Kan? Jawa mereka tu. Kan? Dia kata now it is a time for us to follow a new world order. Dia sebut. New world order dia sebut. Biden sebut dah. Kita kena follow. Kena buat summit pula. Satu summit perhimpunan pemimpin dunia. Nombor satu soalan ditanya kepada semua hadirin hadirat. Dia kata apa? After dia kata hai kalau kita salam lah kan. Are you ready? Are you ready to have a new world order? Itu dia punya perkataan pertama, new world order. Tiba-tiba bila saya kata kita ni kena tengok ada pakatan jahat antarabangsa, ada new world order sebagainya. Ni konspirasi, ni konspirasi ni. Ini konspirasi ni. Ni ustaz cocoklogi dia panggil. Sudah. Kalau orang Islam cakap, dia kata ni konspirasi, pakatan jahat. Ni semua teori. Kalau kan Biden kata it is time for us to engage and to lead the new world order. Dia cakap new world order. Oh, bagus, betul. Dengan Biden dia percaya. Dengan Yahudi yang cakap dekat World Summit tu, are you ready to engage with new world order? Oh betul, kita kena ikut. Boleh pula sebut new world order tu. Tapi bila orang Islam sebut, ini semua pakatan jahat punya orang ni, teori konspirasi. Ini anti-vaksin. Ini anti, semua anti. Kita langgar hadis, kita langgar Quran, kita langgar persahabatan ukhuwah. Sampai ada yang kata sesat ni Nur Azman sesat dia kata. Ada yang cakap macam tu. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billah. Tuan-tuan dan puan-puan Allah, ini termasuk juga dengan sultan-sultan. Termasuk juga dengan yang di-Pertuan Agong, sultan-sultan, majlis raja-raja. Kena cerdik. Dalam Islam, kita tidak boleh merendah-rendahkan pemimpin Islam. Tak boleh. Nak doakan keburukan pun bukan adabnya. Kena jumpa dulu, kata para ulama. Kena jumpa dulu. Kami dah banyak kali nak buat perjanjian, nak buat pertemuan, appointment, nak jumpa dengan tuanku-tuanku yang ada. Kenapa? Kami nak sampaikan apa rasa hati rakyat. Nak sampaikan luahan hati rakyat. Sampai sekarang tak boleh jumpa. Hantar memorandum GPMC, PPIM dan sebagainya, hantar memorandum pergi ke Istana Negara. Hantar hujan-hujan. Sian polis yang tunggu. Hujan-hujan. Hantar memorandum. Nak hantar pada tuanku ke bawah dulu tuanku, nak hantar ini kajian kami tebal macam ni. Kajian kami bukan orang calang-calang yang mengkaji tu. Pakar-pakar yang mengkaji dengan data, hantar kepada tuanku yang di Pertuan Agong untuk memohon supaya melihat, tengok ni luahan rakyat. Yang hantar bukan saya, satu NGO satu Malaysia ni hantar dengan kajian, hantar. Nak masuk pun tak dibagi. Duduk depan pintu pagar istana. Tak apalah tak masuk, hantar juga wakil PPIM dan masuk Tok Ki hantar, duduk dalam hantar. Sampai sekarang tak ada jawapan pun yang dapat. Sekurang-kurangnya alhamdulillah, terima kasih, kami dah terima dah apa yang tuan-tuan tulis dan sebagainya. Sekurang-kurangnya pegawai khas bagilah satu jawapan, kata dah terima. Tak ada kata apa, sebiji pun tak apa. Saya lah tak dapat, kokot orang lain dapat, saya tak tahu. Nak jumpa dengan Sultan ABC, jumpa dengan seorang MP, ahli majlis parlimen, member of parliament, MP yang berketurunan raja, yang tahu tentang raja-raja, berjumpa, berbincang. Akhirnya dia kata apa? Minta maaf, saya sebut sini. Dia kata raja tak berani. Raja tak berani, dia kata. Saya kata, kita ni orang Melayu, orang Islam, kalau raja adil, raja kami sanggup mati kerana raja.
pertahankan raja yang adil, pemimpin yang adil. Kita sanggup mati pertahankan pemimpin yang adil. Kenapa? Kerana Allah perintah kita pertahankan pemimpin. Allah perintah kita boleh pertahankan pemimpin. Pemimpin ni merupakan orang yang akan memimpin Islam di Malaysia ni, raja-raja. Tapi raja-raja pun tak nak dengar. Kenapa? Takut dengan ahli politik. Kalau takut dengan ahli politik, di mana iman kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Tuan-tuan dan puan Allah, malam ni saya cakap lepas sebab dia kaitan agama, ancaman. Kita sedang diancam. Kita sedang diancam sekarang. Saya sebut pisau dah letak kat leher dah. Masih lagi kita nak ikut punah sihat yang ada di depan keliling kalangan kita. Bukan penasihat, punah sihat. Marahlah kat saya lepas ni. Kenapa? Penasihat jadi punah sihat. Memang punah sungguh. Sebab rakyat hantar kajian rakyat ni, bukan orang calang-calang. Yang buat kajian tu doktor, yang ada PhD, orang yang pakar dalam bidang-bidang yang tertentu, kita hantar. Tapi bukan kata menjenguk pun tak. Jawab sikit pun tak. Kecewa rakyat. Tuanku, kecewa rakyat. Rakyat sangat kecewa. Dan sekiranya perkara ini berterusan, jangan bimbanglah, Malaysia akan berubah. Tuan-tuan, sebenarnya perkara ni kita nak nampak dengan pandangan iman, pandangan basirah. Apa pandangan iman? Akan sampai satu masa apabila rakyat dah tak pandang raja, apabila rakyat dah tak pandang parlimen, apabila rakyat dah tak pandang semua peraturan-peraturan mulkan jabbariyah global yang nak masuk WHO ke United Nations ke apa nak masuk semua, rakyat dah tak pandang pada mereka. Kerana rakyat dah susah, rakyat dah payah, harapan sikit pun tak ada. Maka pada ketika itu rakyat tidak akan pandang dah mereka. Rakyat akan hanya bersama-sama, bersatu, bersama dengan iman, bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kebangkitan di akhir zaman bermula dengan rakyat yang tidak diendahkan, rakyat yang dihantar ke dalam tong sampah, yang dipandang enteng. Siapalah dia nak buat apa kat kita? Kita dah ada raja, tentera, kita dah ada semua, kita dah hebat, kita tak perlukan rakyat. Ingat, doa rakyat yang dizalimi sangat mustajab. Saya sebut tadi, adab dalam Islam, kita tidak memperkatakan kelemahan-kelemahan pemimpin kita. Kita tidak menegur dengan depan, tak ada. Tetapi kita kena pergi jumpa dia, berjumpa empat mata, bagi teguran, bagi nasihat. Itu adab dalam Islam. Tetapi apabila nak jumpa pun tak boleh, hantar surat pun tak dijawab, seperti sampah, seperti najis dianggap rakyat ni, tak ada apa-apa, maka tunggulah doa rakyat yang dizalimi. Tunggulah doa kehancuran pemimpin-pemimpin dengan doa rakyat yang dizalimi. Ingat, kuasa yang ada pada kita itu semua itu daripada Allah. Istana yang ada pada kita itu semua daripada Allah. Umur, nyawa kita, kesihatan kita semua daripada Allah. Ingat, bila rakyat angkat tangan berdoa dengan sepenuh hati dia kepada pemimpin-pemimpin yang zalim, tak kira siapa dia, tak kiralah keturunan raja, perdana menteri, bila doa itu dilakukan, kita akan buat nanti, maka tunggulah keruntuhan kamu semua. Dan kami tak memerlukan makhluk untuk berjaya, tak memerlukan orang-orang yang tidak mengambil Allah dalam hidup dia. Ini kita kena faham. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama-ulama yang ada sepatutnya bertegas.
Kalau tak betul, tegur. Jangan main anggur je. Ikut saja. Kalau tak ikut, sekali lagi kena buang jawatan pula. Takutkan jawatan dibuang, daripada takut redha Allah dicabut daripada kehidupan mereka. Tuan-tuan rahmat Allah Ta'ala, inilah serangan, peperangan dunia ketiga. Saya cakap ni dengan nada sedang perang. Kita kena serang ni. Kita masih lagi seronok Malaysia lawan Vietnam. Masih lagi seronok JDT lawan Korea. Kita menang dengan Korea, menang dengan China. Seronok, betul kita seronok. Tapi kita lupa ketika seronok itulah umat Islam ditewaskan. Umat Islam dibunuh. Apa yang berlaku ketika apabila Mongol nak masuk dan nak mengalahkan Islam. Orang Islam tengah berleka dengan bermuzik, berhibur. Rajanya pergi hantar rombongan ke satu tempat, saya tak ingat tempat tu, untuk beli gitar. Nak beli gitar, nak beli barang-barang hiburan. Mongol hantar wakil ke tempat itu untuk beli senjata, untuk nak potong kepala raja-raja pada masa itu, untuk nak cantas semua dia punya menteri-menteri, kepala menteri-menteri pada masa itu. Mongol pergi nak beli senjata. Orang Islam pergi untuk nak beli alat hiburan. Kita leka dengan hiburan. Kita ingat kita dah berjaya dah menang dah jadi orang terbaik dah masuk dalam pertandingan yang hebat. Rupa-rupanya kampung kita sedang tergadai, negara kita sedang tergadai. Rupa-rupanya nyawa anak-anak kita, akidah anak-anak kita sedang digadai, dijual tanpa kita sedar. Kita mengambil mudah urusan rakyat. Siapa yang berani tegur? Penasihat yang ada di sekeliling kita berani tegur. Tuanku, semua baik tuanku, terima kasih tuanku. Tuanku kata, ambil ni, ada lebihan sikit, ambil ni. Hadiah pakaian, hadiah. Kamu dapat datuk, kamu dapat Tan Sri, kamu dapat Datuk Sri. Dapat semua. Okey, bagus. Rakyat mati, tak apa. Tuan-tuan rahmat Allah Ta'ala, di mana iman kita? Ini yang berlaku. Kita ikut je harus. Langgar Quran, langgar hadis, langgar ukhuwah. Orang-orang yang baik-baik yang cakap, berbuih-buih cakap dalam media, dalam apa yang boleh, mereka dikutuk, dicaci, dihina, dicela, dihantar cyber trooper hentam, dihantar cyber trooper fitnah. Sehingga akhirnya orang yang baik-baik tadi ke bawah. Tak ada kekuatan. Wahai ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman yang mendengar, sesungguhnya perkara yang berlaku ini telah pun diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah cerita dah. Apa dia? Sesungguhnya orang yang dizalimi itu akan bangkit. Orang yang dizalimi itu akan bangkit. Dan bila bangkit, semua yang ada, yang jahat-jahat ni runtuh, kecuali mereka yang bertaubat. Jadi kalau ada pemimpin ni, tak lambat lagi lah. Tak lambat lagi. Patah baliklah. Tolong rakyat, bantu rakyat. Jangan biarkan kita berada di bawah tapak kaki musuh. Apa kata Pop Perancis? There is no alternative. Tidak ada pilihan. We either build the future together, or there will not be a future in particular religion. Maka dia kata apa? Wahai ustaz-ustaz, wahai tuan guru yang nak ikut kami ni, kena ikut. Kalau tak ikut Abraham Accord ini, maka kamu akan habis. Itu dia punya yang tersirat, yang kita nampak, yang tak boleh dibaca. Maka dia kata cannot renounce. Kita tak boleh abaikan the urgent task of building bridges between people and culture.
Kita kena buat ni dengan segera ni. Ini penting ni. The time has come when religion should more actively exert themselves. Sekarang ni dasar religion. Patutnya dia tu lain religion, kita lain religion. Patutnya kalau kita betul-betul gunakan dasar platform kemanusiaan. Sama-sama kemanusiaan. Walaupun kita agama lain-lain, tapi kita manusia. Barulah fitrah. Kalau kita dasar agama memang tak sama, tak payahlah kita mengutamakan sama. Kalau sama, kenapa perlu ada Islam, ada Kristian, ada Hindu dan sebagainya? Memang tak sama. Yang sama apa? Kemanusiaan. Sama, itu tak apalah, sama. Kan? Jadi dia menggunakan, maka daripada situlah dia kata atas dasar peace, keamanan, atas dasar semua-semua tu, maka dia akan memimpin dunia. Jadi sebab itulah World Government Summit dekat mana? UAE juga. Tahun 2020 kan, mereka punya tema apa? Apa tema dia? One World Religion. Siapa kata One World Religion tak ada? Dia punya tema World Government Summit dekat UAE pada tahun 2020, tema dia One World Religion. Ada pula ustaz-ustaz kita kata, kami bukan menyokong one world religion, kami cuma menyokong supaya agama itu hidup dalam peace, toleransi. Dia tak tahu ke ni? Dia menafikan. Kita tak sokong one world religion, tapi dia sign one world religion punya agreement. Dia kata tak ada satu pun dalam agreement itu menunjukkan kita sokong one world religion. Tapi summit one world religion ni apa? Siapa cakap ni? Bukan saya punya cakap ni. Ni dia punya cakap. Saya petik apa yang dia cakap je. Saya nak apa ni? Saya nak bagi satu. Okey. Dia tak ada cakap apa, dia cuma tunjuk gambar je. Minta maaf Yang ni dia tak ada cakap apa, cuma dia tunjuk gambar je. Tapi World Government Summit UAE 2020 One World Religion. Saya nak cuba cari kalau ada yang jelas. Saya ingat ada tadi dia tak cakap, cuma tunjuk-tunjuk je gambar-gambar je. Jadi sebab tu tuan-tuan puan-puan, sebenarnya kita sedang diserang dan kita ke arah. Sebab itulah sekarang ni soalan dia, salah satu dari main agenda New World Order, salah satu dari main agenda New World Order yang merupakan peperangan yang mereka, soalannya apa? Do we all worship the same God? Adakah kita semua, bukan kita kat sini ni, kita semua termasuk orang berbangsa lain, Cina, India, Kristian sebagainya tu, do we all worship the same God? Itu soalan dia. Maka secara ringkas kita jawab no. Tak sama. Kita mentauhidkan Allah, dia mensyirikkan Allah, sama ke? Tak sama. Jangan kata kita sebenarnya menyembah Tuhan yang sama. Siapa Tuhan tu? Allah. Tak. Betul lah disebut Allah, tapi Allah yang dia syirikkan, dia ada tulang belalai, Tuhan belalai apa sebagainya, lain-lain tu. Kita mentauhidkan Allah, laisa kamitslihi syai'un, kan? Jadi macam gitu. Jadi untuk itu, maka the new world order masih prepare, mempersiapkan dunia ini untuk one world religion. Mereka masih. Bagaimana mereka nak buat itu? Mereka akan menggabungkan agama-agama. Tuan-tuan puan-puan, sekarang mereka tak nampak, tapi kita akan nampak tak lama lagi lah. Kita akan nampak tak lama lagi. Kita akan nampak bagaimana dengan tipu daya, dengan perjanjian atas nama humanity, atas nama peace,
atas nama toleransi, kasih sayang, mereka akan buat perjanjian-perjanjian tersebut sehingga akhirnya kita akan terperangkap dengan permainan mereka. Sebab tu cerdik macam mana? Apa solusinya? Solusinya satu sahaja. Kita tak boleh ikut, tak boleh duduk dalam perancangan mereka. Kita duduk dalam perancangan mereka, maka samalah kita mengikut arus yang mereka buat. Bila kita ikut arus yang mereka buat, insya-Allah kita akan sesat. Kita tak boleh ikut arus dia. Walaupun menentang arus ini satu yang cukup susah. Susah. Sebab itu tuan-tuan, daripada kajian-kajian sebahagian daripada mereka yang mengkaji, para ulama kita menggambarkan sekarang ni kita dah sampai satu peringkat di mana apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin itu, seorang muslim itu, siangnya, paginya beriman, petangnya kafir. Petangnya beriman, besok pagi pula kafir. Ini zaman kita sekarang. Zaman kita sekarang. Kenapa Nabi gambarkan begitu? Kerana agama-agama yang menyesatkan, arus yang menyesatkan akan menguasai Islam. Islam akan dikuasai oleh agama-agama yang menyesatkan, yang belakangnya itu ada iblis, Azazil, Lucifer. Jadi dia akan menguasai. Jadi sebab tu kita ni di zaman apa? Zaman orang mukmin, paginya beriman, petangnya kafir. Petangnya beriman, paginya kafir. Malamnya beriman, subuhnya kafir. Ni zaman kita ni sekarang ni. Kenapa Nabi sebut tu? Inilah sebut kerana arus yang ada pada hari ini akan membawa manusia keluar daripada iman dan Islam. Tanpa sedar. Tanpa sedar. Subuh-subuh sembahyang subuh, paginya beriman, subuh-subuh sembahyang subuh. Dia baca apa? Bila baca sembahyang subuh, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia baca tahiyat akhir, wajib baca kalimah syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subuh-subuhnya Islam, beriman. Pergi sekolah, tiba-tiba sekolah tu mengkafirkan dia pula. Kenapa? Dia kata sains kata begini, dan sains kata berlawanan dengan Quran. Dia tolak Quran, dia ambil sains, maka kufurlah dia. Petang kufur, pagi beriman, malam beriman, pagi pula kufur. Ini zaman kita ni, zaman kita. Kenapa? Sebab peperangan dunia ketiga, dia bukan hanya dengan bulat-bulat, dengan peluru-peluru, dengan bom atom sebagainya. Dia menyerang akidah kita, ibadah kita, akhlak kita, kefahaman kita. Dia serang yang ini ni, dia serang ni. Jadi inilah ancaman kepada keselamatan negara ni. Kenapa? Apabila dia menyerang agama, sebenarnya dia menyerang Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Apabila dia menyerang agama, maka sebenarnya dia menyerang majlis raja-raja. Menyerang majlis raja-raja samalah. Sebab majlis raja-raja, Tuanku Sultan, Yang di-Pertuan Agong, semuanya menjaga agama. Itu dia punya key dia. Dalam sumpahnya jadi sultan, jadi tuanku pun memelihara agama. Maka kena serang, kena attack. Ramai yang tewas. Berapa ramai yang boleh sedar dan faham? Saya tahu ada di kalangan orang istana yang mendengar ni. Tolong sampaikan dengan tuanku, dengan rasa kasih sayang. Dengan rasa kasih sayang. Saya cakap macam gini sebab saya sayang sangat pada tuanku. Saya sangat sayang pada Yang di-Pertuan Agong. Sayang pada tuanku Sultan. Tak mau kita tewas kalah, tak mau. Kita sesat, tak mau. Kalau saya tak buat muhasabah pada malam ni, maka bila jumpa dengan tuanku yang sebenar, Maharaja yang sebenar, Al-Malik, Allah Subhanahu Wa Taala, nak jawab apa kita?
Kita nak jawab apa? Jadi kita lihat bagaimana inilah perkara yang berlaku sekarang. Maka sebab itulah dia nak melahirkan orang-orang yang lemah. Apa orang yang lemah? Antaranya orang yang nihilis, orang yang hidup dalam alam maya. Ateisme, orang yang tak percaya Tuhan. Liberalisme, orang yang bebas tanpa ikatan syariat, ikatan ideologi yang sebenar. Pluralisme, orang yang samakan agama. Kan? Munafik, orang yang luar nampak Islam tapi pemikirannya rosak. Jadi kita nak kena tengok ni. Saya nak sebut ucapan Sultan Perak. Sultan Nazrin Muizzuddin Shah, Sultan Azlan Shah telah bertitah pada 7 hari bulan November 2012. Apa kata yang dulu yang Maha Mulia ni, Sultan Perak? Raja berperlembagaan adalah satu kelangsungan pemerintahan beraja. Raja berperlembagaan adalah satu kelangsungan pemerintahan beraja. Kelangsungan yang dianggap ketinggalan zaman dalam kalangan setengah pihak yang rabun sejarah. Ini baginda sebut rabun sejarah. Lalu melakukan tafsiran yang dangkal, memilih untuk tidak mahu mengakui dan kurang mahu mendalami salasilah serta falsafah di sebalik institusi ini. Jadi Tuanku Sultan menyatakan ada di kalangan rakyat Malaysia ni yang dangkal dalam menafsirkan kepentingan raja-raja, kepentingan institusi raja berperlembagaan. Mereka menganggap bahawa raja berperlembagaan ni ketinggalan zaman, sehingga mereka ni rabun sejarah. Tuanku yang dimuliakan, patut nak sebut, ampun tuanku, kami nak sebut. Rabun sejarah orang sekarang ni bukan saja rabun sejarah, buta realiti. Sejarah dia rabun, dia tak tahu, tak nampak sikit-sikit je. Realiti, buta dengan realiti, sehingga dia tak kenal yang mana intan, yang mana kaca, yang mana sahabat, yang mana musuh. Dia tak kenal. Dia nampak Yahudi, dia nampak Zionis, dia nampak Nasara, itulah kawan yang boleh dibuat perjanjian. Dia tak fikir dengan mendalam realiti yang sebenar. Dia nampak orang beriman, orang yang mengkaji, orang yang Islam, dia nampak sebagai musuh. Dan rabun sejarah, patik nak tambah buta realiti. Buta realiti. Tak faham. Bila tak sama je pandangan, terus dia kata yang ini ni orang konspirasi, orang yang pakatan jahat antara bangsa. Pakatan jahat dia kata. Sedangkan dalam Quran Allah menggambarkan tentang makar, dan mereka akan membuat perancangan jahat. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka rancang benda jahat, Allah pun rancang benda yang lebih daripada dia rancang. Maka Allah yang maha hebat dalam perancangan. Sebab itulah saya menyeru kepada ke bawah duli yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, kepada majlis raja-raja tuanku, patik mohon supaya diberikan keizinan menghadap. Kalau patik tak boleh menghadap pun tak apa, korang-korang terima surat, apa yang kami bagi itu bacalah. Mudah-mudahan ada manfaat. Fazakir inna zikra tanfa'ul mu'minin. Kenapa terpaksa cakap dekat sini? Kerana nak cakap tempat lain tak ada dah. Tak ada dah. Jumpa dengan orang ni sebagainya, tak boleh nak cakap dah. Susah. Ada je. Adalah. InsyaAllah lah. Kalau perlukan kepada surat sebagainya, saya tak perlu surat lah. Bagi je. Ramai orang nak cakap dengan tuanku. Kenapa? Sekiranya tuanku bersama dengan Islam, bersama dengan Allah, rakyat akan bersama dengan tuanku. Rakyat akan bersama dengan tuanku. InsyaAllah kita boleh susun. InsyaAllah kita boleh susun. Kalau parlimen korup, gantung parlimen.
Kalau parlimen korup, gantung parlimen. Perkara 150, Perlembagaan Negara Malaysia mengizinkan pengisytiharan darurat untuk menggantung parlimen yang korup, memberikan kepada profesional yang ikhlas untuk menjadi caretaker kepada negara Malaysia. Boleh? Ada? Peruntukan ada? Kan? Sebab kalau kita tengok ada yang korup sebagainya, tuanku, kan? Gantung parlimen, bagilah caretaker yang pandai-pandai. Kita ramai profesor yang pandai-pandai, ramai orang yang berpengalaman, ramai orang yang bijak, ramai orang yang bersih hatinya. Yang hatinya bersih, ulama-ulama tuan guru yang tidak ada kepentingan politik, tak ada kepentingan harta dunia, tak ada kepentingan nak dapatkan bisnes ke, nak dapatkan, tak ada. Orang ikhlas ramai kat Malaysia ni. Dan sebenarnya Malaysia ni sampai sekarang masih aman, damai, masih dalam keadaan tenang, masih tak ada balak bencana besar sebab orang-orang yang ikhlas, orang yang baik, orang yang soleh yang ada di Malaysia ni. Kalau tidaklah kerana orang yang baik-baik, orang yang soleh-soleh, orang yang ikhlas-ikhlas yang ada di negara kita ni, maka Malaysia dah lingkup dah. Malaysia dah lingkup lama dah. Tapi kerana ada tuan-tuan guru yang ikhlas, tuan-tuan guru yang bersih jiwanya, tuan-tuan guru yang masih lagi melakukan dakwah, melakukan tarbiyah, melakukan perjuangan membantu rakyat, membina tanpa tak ada segelaran datuk ke Tan Sri ke, tak ada, tak pernah pun minta, tak pernah pun berhajat kepada imbuhan-imbuhan duit. Ini bukan penceramah bebas yang duduk dalam TV tu. Sekali pergi dapat 1,000, sekali pergi dapat 20,000. Tak. Ni memang orang berjuang on the ground, yang ikhlas, berdakwah, mentarbiah rakyat, membina kekuatan rakyat. Tak pernah pun minta 1 sen pun daripada kerajaan, daripada istana. Tak pernah minta. Buat orang-orang ni lah yang menjadi asbab Malaysia masih tegak berdiri. Kalau tidak kerana mereka ini, maka Malaysia dah hancur dah. Dah lama dah, banyak dah hancur. Kalau kita ingat dulu, David Copperfield pernah datang ke Malaysia dengan bangganya, dengan sombongnya, kata, aku akan menghilangkan Twin Tower, aku akan menghilangkan jambatan Pulau Pinang yang paling panjang di Asia Tenggara. Bangga dengan sombong datang sini. Dia boleh hilangkan Eiffel Tower di Perancis, dia boleh hilangkan macam-macam. Besar-besar kat sini hilang. Maka dia nak merosakkan akidah umat Islam. Apa jadi kat dia, tuan-tuan? Dia boleh kehilangkan jambatan Pulau Pinang, dia boleh hilangkan ke Twin Tower, tak jadi, tak boleh. Lah dia kata, saya tak minta maaf, terpaksa balik, ada masalah apa, tak tahulah, sakit perut ke, sakit apa ke, tak boleh, dia kata, bagi alasan lah. Sebenarnya tuan-tuan guru kita, para pendakwa yang ikhlas, angkat tangan malam-malam, minta pada Allah, ya Allah, kalaulah engkau izinkan David Copperfield ni melakukan sihir di negara ini, maka aku bimbang, ya Allah, ramai akan murtad ikut agama sihir. Tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, doa-doa mereka yang soleh ini, David Copperfield yang terkenal satu dunia, kat Malaysia dia tak boleh buat. Tak pernah kita tanya ke kenapa? Ini orang yang soleh ni. Banjir di sana, banjir di sini, banjir teruk-teruk pun, tapi taklah teruk sangat. Tunggulah masanya apabila kejahatan pemimpin-pemimpin yang ada, kejahatan mereka yang memegang amanah di Malaysia ini melampaui batas, melangkaui orang yang baik-baik tadi, maka Allah akan datangkan balak bencana ke negara kita. Masa itu baru kita nak menyesal. Baru kita nak menyesal. Jangan kita pandang rendah orang-orang yang duduk diam, tak dikenali, tak terkenal. Di bumi ni orang tak kenal, yang kenal hanya di langit sahaja. Jangan kita pandang rendah tuan-tuan guru yang hatinya bersih, beriman, yang takarub dengan Allah, yang dekat dengan Allah. Jangan kita pandang ringan. Kita ingat kita lah yang pandai, Perdana Menteri kita yang pandai, menteri kita yang pandai. Kita ingat kita yang terror. Tak, semua tu anugerah Allah. Sebab tu bagi pemimpin pada hari ini, saya ingin memberi nasihat dengan penuh rendah diri, kembali patah balik pada Allah.
patah balik pada Allah. Ittaqillah haitsumma kunta. Wahai para umara, pemimpin-pemimpin Malaysia, wahai para ulama, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Jadi pada malam ni jangan tertipu dengan perancangan jahat peperangan ke atas akidah yang telah diisytiharkan dan melalui one world religion. Jangan kita tertipu dengan perancangan jahat mereka, terlalu naif, kita ikut sahaja tanpa berfikir. Kita ada maklumatnya, kita ada datanya. Kalau berhajat, kita boleh bincang-bincang. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah buka jalan yang terbaik. Percayalah kepada orang beriman lebih daripada percaya kepada orang kafir yang memusuhi Islam. Yang musuh Islam. Mereka musuh. Mereka akan merosakkan kita. Tuan-tuan, berhormat Allah, mari sama-sama kita berdoa pada malam ni. Moga-moga Allah memberikan hidayah kepada semua pemimpin-pemimpin kita. Memberikan petunjuk sama ada secara langsung atau tidak langsung. Memberikan kepada hati-hati mereka ketakutan-ketakutan yang sepatutnya mereka rasa, sebagaimana ketakutan yang dirasai oleh para rakyat yang ada pada hari ini. Rakyat yang hidup dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan terancam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istamat ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawasik Allahumma rabitataha wa adimuddaha wa hadiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaidil iman bik wa jamilit tawakkul alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahad fi sabilik. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghis. Ya Allah, ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghis. Ya Allah, ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghis. La ilaha illa anta, antallah al-wahid al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, kelemahan kami. Ya Allah, berilah petunjuk dan hidayah kepada semua raja-raja kami, bermula dengan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Perpulihkanlah hati-hati mereka, pulihkanlah akal-akal mereka, berilah kekuatan kepada mereka supaya melihat cahaya-Mu. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Berilah juga hidayah dan petunjuk kepada sekalian sultan-sultan yang ada di negara ini, supaya hati-hati mereka terbuka untuk mendengar keluhan-keluhan rakyat, isi hati dan luahan hati rakyat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Berilah petunjuk dan hidayah juga kepada mereka yang ada di istana, pemasyuri-pemasyuri mereka, sultanah-sultanah mereka, putera-puteri mereka, supaya semuanya berada dalam lindungan hidayah-Mu, petunjuk-Mu. Ya Allah, berada dalam keadaan bercahaya dengan hidayah yang membawa kepada kebaikan rakyat dan seluruh negara. Bukakanlah hati-hati mereka supaya melihat kejahatan itu kejahatan, keburukan itu keburukan, kebaikan itu kebaikan, dan kembalikanlah mereka kepada jalan yang benar, al-haq, jalan-Mu. Ya Allah, Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghis. Begitu juga kepada pemimpin-pemimpin kami yang lain yang memimpin kami, para menteri, para ahli parlimen, para dewan ahli, dewan undangan, dan seluruh pemimpin-pemimpin yang ada, yang besar dan kecil. Ya Allah,
tunjukkanlah mereka jalan yang benar, tunjukkanlah mereka perkara yang benar itu benar, perkara yang batil itu batil, dan jadikanlah hati-hati mereka itu terbuka untuk mematuhi segala yang kau perintah ya Allah, menjauhi segala yang kau larang ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, sayangilah mereka sekiranya mereka menyayangi rakyat ya Allah, dan susahkanlah mereka sekiranya mereka menyusahkan rakyat ya Allah. Berilah kepada mereka kekuatan untuk memimpin kepada cahaya-Mu ya Allah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Ya Allah, bantulah kami supaya dapat meneruskan perjuangan kami dengan istiqamah. Satukanlah hati-hati kami ya Allah, satukanlah pemikiran kami ya Allah, satukanlah amalan kami ya Allah, supaya kami dapat membina kekuatan ummah, kekuatan negara, agama, dan yang paling penting ya Allah, untuk kebangkitan ummah di akhir zaman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan iman, matikanlah kami dengan iman, bangkitkanlah kami dengan iman, mudahkanlah urusan kami dalam perjuangan-Mu ya Allah. Hidupkanlah kami sebagaimana hidup pejuang-pejuang zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan membina kekuatan iman, Islam, ihsan, membina kekuatan takwa kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, satukanlah hati-hati kami, hati-hati mereka yang ikhlas untuk berada di atas jalan kebangkitan Islam pada abad-abad ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allah mansur Islam wal muslimin wal mustad'afin wal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allah mansurna ala tarikul da'wah wa tarikut tarbiyah wa tarikut jihad fi sabilillah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.